Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam bab ke-12. Untuk video kali ini saya akan meneruskan perbincangan mengenai model umum etika kerja Islam. Model umum etika kerja Islam. Di sini saya senaraikan beberapa etika kerja Islam bagi amalan terbaik, perkhidmatan awam dan swasta. Antaranya ialah adil, bekerjasama, taat setia, ikhlas, bertanggungjawab, berdisiplin, tekun, jujur, ramah mesra, berbudi pekerti mulia, dedikasi, amanah, berkecuali, berjimat cermat, bersyukur dan menjaga ketepatan masa. Ini adalah antara etika kerja Islam yang perlu diamalkan oleh setiap pekerja Muslim. Integriti. Apabila kita berbicara mengenai etika, maka istilah integriti bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat Malaysia. Dalam konteks Islam juga, integriti bukanlah suatu yang baru dalam agama Islam. Namun begitu, perkataan integriti mula popular apabila kerajaan melancarkan Pelan Integriti Nasional atau PIN pada 24 April 2004 dan menubuhkan Institut Integriti Malaysia atau IIM pada tarikh yang sama sebagai agensi penyelaras dan pelaksana pada PIN. Secara dasarnya, pengebualan PIN dan penubuhan IIM adalah antara strategi kerajaan dalam usaha untuk memudayakan integriti dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Walau bagaimanapun, PIN telah digantikan dengan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 pada 29 Januari 2019 yang mana ia dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Pelan ini dibangunkan khusus untuk jangka masa 5 tahun. Apakah yang dimaksudkan dengan integriti? Perkataan integriti berasal daripada perkataan Latin integritas yang membawa maksud tidak terjejas, kukuh, benar dan boleh diharapkan. Pelan Integriti Nasional mentakrifkan integriti adalah suatu kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan pada individu dan organisasi yang sangat berkait rapat dengan nilai dan etika. Dalam konteks Islam, integriti bukanlah suatu perkataan yang baru. Rasulullah SAW sendiri menjadikan akhlak dan amanah sebagai asas kukuh untuk mendefinisikan integriti. Justru dalam akhlak Islam, integriti boleh dikaitkan langsung dengan sifat kejujuran, pegangan yang teguh, keimanan dan budi pekerti mulia yang diterjemahkan kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam bahasa yang lebih mudah, integriti boleh disimpulkan sebagai kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Integriti biasanya dihubungkaitkan dengan nilai-nilai amanah, jujur, kepercayaan dan juga sentiasa memelihara kepentingan awam bukan untuk kepentingan diri sendiri. Faktor yang melemahkan integriti. Terdapat beberapa faktor yang boleh melemahkan amalan integriti dalam suatu organisasi. Antaranya ialah yang pertama, kelemahan individu. Ini boleh berlaku sekiranya seorang individu itu mempunyai kawalan diri yang lemah. Contohnya mudah tergoda dengan hawan yang ditawarkan oleh pihak berkepentingan. Yang kedua ialah sistem dan prosedur. Ini boleh berlaku sekiranya suatu organisasi itu mempunyai sistem atau prosedur kawalan yang lemah. Contohnya pihak pengurusan hanya memberikan arahan kepada pekerja tanpa ada proses kawalan ataupun pemantauan kepada kerja yang dilakukan. Yang ketiga ialah faktor struktur dan institusi. Ini berlaku sekiranya struktur ataupun institusi yang bertanggungjawab untuk memantau proses integriti itu tidak mampu untuk bergerak atau berfungsi secara bebas. Contohnya SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Walaupun ia dianggap sebagai institusi yang bebas sebelum ini, tapi sekiranya ia dikawal oleh suatu kuasa tertentu, maka tugas untuk contohnya membantras amalan rasuah itu juga terbantut disebabkan oleh ada pengaruh luar yang mampu merencatkan institusi tersebut. Kemudian faktor yang keempat ialah kepimpinan. Ini berlaku sekiranya
organisasi tersebut mempunyai kepimpinan lemah. Contohnya, tidak mampu mengawal urusan kerja, tidak melakukan pemantauan, atau mungkin pemimpin sendiri yang melakukan amalan rasuah contohnya, yang menyebabkan pegawai bawahan juga terikut sama. Kemudian budaya, ini juga berlaku sekiranya contohnya budaya rasuah itu sudah menjadi amalan biasa dalam suatu syarikat. Jadi ini juga boleh melencatkan amalan integriti. Dan yang terakhir ialah lemah penghayatan agama. Jadi bukan tidak ada ilmu agama, tapi tidak menghayati ilmu yang dipelajari ataupun yang diketahui. Maka sebab itulah ketidakjujuran berlaku, salah laku berlaku, salah guna kuasa berlaku disebabkan oleh lemahnya penghayatan agama. Implikasi negatif akibat pengabaian integriti. Sekiranya amalan integriti gagal diamalkan dalam sebuah organisasi, maka sudah tentu ia akan memberi banyak implikasi negatif. Ini adalah antara implikasi negatif yang akan berlaku kepada suatu organisasi, iaitu penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah, salah laku, kerenah birokrasi, pelanggaran sistem, hilang fokus terhadap kerja, organisasi gagal mencapai matlamat dan juga pecah amanah. Maka inilah akibatnya sekiranya amalan integriti gagal dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Usaha pengukuhan integriti oleh kerajaan. Usaha pengukuhan integriti oleh kerajaan boleh dilihat melalui penubuhan beberapa suruhanjaya dan institusi tertentu bagi memantapkan amalan integriti dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antaranya yang pertama ialah SPRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM merupakan sebuah entiti tunggal pencegahan rasuah di Malaysia yang mana bidang kuasa perundangan SPRM terletak di bawah Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memberikan peruntukan khusus untuk menyiasat dan mencegah sebarang bentuk perlakuan rasuah dan salah guna kuasa. Yang kedua ialah BPA atau Biro Pengaduan Awam. BPA terletak di bawah Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional, Jabatan Perdana Menteri. BPA menerima sebarang bentuk aduan awam mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap semua aspek pentadbiran kerajaan termasuk agensi kerajaan yang diswastakan. Antara aduan yang boleh diterima oleh BPA ialah aduan mengenai ketidakadilan menjalankan tugas, penyelewengan atau salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Yang ketiga ialah PAC atau Public Accounts Committee atau dalam bahasa Melayunya ialah jawatan kuasa kira-kira wang negara. PAC bertanggungjawab antaranya untuk memeriksa kira-kira kerajaan Malaysia dan peruntukan wang yang dibenarkan oleh Parlimen kerana menepati perbelanjaan negeri. Yang keempat ialah IIM atau Institut Integriti Malaysia. IIM berfungsi sebagai badan operasi pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional dengan matlamat untuk membina kemampuan dan kecekapan sektor awam dan swasta dalam perkara-perkara berkaitan tadbir urus, integriti dan anti rasuah. Yang kelima ialah Suhakam atau Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Suhakam ditubuhkan oleh Parlimen pada tahun 1999 di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999. Ia berfungsi antaranya untuk menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir ialah Jabatan Audit Negara. Jabatan Audit Negara ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menyelia kewangan dalam Malaysia yang diketuai oleh Ketua Audit Negara. Jabatan Audit Negara menjalankan 3 pengauditan utama setiap tahun, iaitu pertama, pengauditan penyata kewangan, kedua, pengauditan pengurusan kewangan dan yang ketiga ialah pengauditan prestasi. Dan audit yang dilakukan oleh Jabatan Audit Negara ialah audit terhadap kementerian, jabatan persekutuan dan juga negeri. Kaedah pengukuhan integriti oleh Rasulullah SAW. Antara kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengukuhkan integriti ialah pertama, kepimpinan melalui teladan. Ini boleh dilihat melalui akhlak Nabi SAW sendiri, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan khuluqul Quran, yang bermaksud
akhlaknya, itu akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bukan sahaja menyampaikan kandungan Al-Quran kepada manusia, tetapi baginda sendiri mengamalkan apa sahaja yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekaligus, ia menjadi contoh tauladan yang baik kepada para sahabat baginda dan umat Islam seluruhnya. Kedua, menjaga hubungan baik dengan Allah SWT. Ini boleh dilihat berdasarkan amal Nabi SAW sendiri yang sentiasa solat malam. Sehingga pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW solat malam sehingga bengkak-bengkak kakinya. Dan apabila ditanyakan mengapakah baginda berbuat sedemikian sedangkan segala dosa Nabi SAW yang telah lampau dan akan datang telah pun diampunkan oleh Allah SWT. Nabi menjawab dengan persoalan lain, bukankah seharusnya aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Ini menunjukkan bahawa apabila kita menjaga hubungan baik dengan Allah SWT, ia mampu membina kepribadian kita yang baik. Ketiga, menjadikan agama sebagai asas segala tindakan. Ini berdasarkan Piagam Madinah atau Charter of Madinah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikannya sebagai asas pembinaan sebuah negara Islam. Terdapat 47 fasal di dalam Piagam Madinah yang menyatakan hak dan tanggungjawab penduduk Islam dan bukan Islam. Tindakan ini dilakukan oleh Nabi SAW kerana baginda telah menjadikan agama sebagai asas segala tindakan kerana Islam adalah agama yang adil untuk semua umat manusia. Keempat, penghayatan nilai-nilai murni. Ini boleh dilihat berdasarkan akhlak Nabi SAW yang mulia. Contohnya, Rasulullah SAW pada waktu mudanya merupakan ahli perniagaan, tidak menipu dalam caranya berniaga, melakukan kerja sepenuhnya dengan baik, yang mana ia boleh menjadi tauladan kepada para sahabat dan umat Islam seluruhnya. Kelima, pemerkasaan iman. Kaedah ini amat jelas berdasarkan usaha Nabi SAW memantapkan akidah para sahabat dan umat Islam ketika zaman awal Islam di Mekah. Hasilnya, lahirlah para sahabat yang taat kepada perintah Allah SWT dan tidak gentar untuk syahid di jalan Allah. Dan terakhir, kerja sebagai ibadah, yang menjadikan kerja sebagai ibadah. Ini selari dengan surah Az-Zariyat ayat 26, iaitu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang bermaksud tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Sememangnya ialah konsep ibadah yang sentiasa diterapkan oleh Nabi SAW dalam diri setiap umat Islam, termasuk dalam melakukan apa-apa jua pekerjaan. Amalan integriti oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Berikut adalah antara amalan integriti yang pernah dilakukan oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Pertama, menegakkan keadilan. Contohnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyamaratakan pemberian harta Baitul Mal kepada sahabat dan seluruh muslimin tanpa mengambil kira siapa yang terlebih dahulu memeluk agama Islam dan siapa yang terkemudian. Kedua, komited dalam memikul amanah. Contohnya, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau sendiri bertindak sebagai pengawas bagi mengawasi para gubernur dan ketua wilayah supaya sentiasa bertindak adil. Ini jelas menunjukkan betapa komitednya Sayyidina Umar dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Ketiga, menonjolkan kepribadian unggul. Contohnya, Sayyidina Umar seringkali mengintip urusan orang-orang Islam dan mendapatkan maklumat hal ehwal rakyat jelata melalui tinjauannya sendiri. Antara kisah yang terkenal, Sayyidina Umar pernah membantu membawa gandum atau memikul gandum dan memasakkan makanan untuk seorang wanita bersama anak-anak kecilnya yang kelaparan pada waktu malam, tanpa memperkenalkan dirinya sebagai seorang khalifah. Ini jelas menunjukkan karisma dirinya sebagai seorang pemimpin yang amat bertanggungjawab, ikhlas menjalankan tanggungjawab terhadap rakyat jelata. Keempat, mengutamakan kecekapan. Contohnya, Sayyidina Umar pernah memecat gubernur-gubernur yang tidak cekap dalam menjalankan tugas kerana beliau amat mementingkan kecekapan dalam bekerja. Kelima, jujur dalam tindakan. Sayyidina Umar juga menegah anak beliau terbabit dalam perniagaan. Ini kerana beliau khawatir kemungkinan urus niaga yang dilakukan akan dikaitkan juga dengan kedudukan mereka sebagai anak khalifah. Ini menunjukkan betapa jujurnya Sayyidina Umar dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin untuk mengelakkan fitnah. Dan yang keenam, amanah dalam pengurusan. Sayyidina Umar amat
amanah dan berintegriti. Ketika beliau parah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Umar sempat berwasiat supaya khalifah selepasnya ditentukan oleh syura yang terdiri daripada sahabat yang dijanjikan syurga, iaitu Al-Bashirin bil Jannah. Sehingga kan beliau mengarahkan agar Sa'id bin Zaid digugurkan dari senarai calon bakal khalifah kerana Sa'id mempunyai kaitan kekeluargaan dengan beliau. Kalau kita tengok dari segi amal integriti dengan kalangan Khulafaur Rasyidin, sememangnya Sayyidina Umar Al-Khattab yang paling menonjol berbanding dengan khalifah yang lain. Kesimpulannya, secara individu perlu menghayati budaya dan etika kerja Islam. Ini kerana manfaat Islam cukup jelas, iaitu untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat seluruhnya serta menjamin kualiti kerja dan perkhidmatan yang terbaik. Pelaksanaan etika kerja secara konsisten akan mewujudkan budaya kerja yang cemerlang. Etika kerja berkait rapat dan mempunyai kedudukan serta fungsi yang istimewa dalam sistem pengurusan sesebuah organisasi. Walaupun sesebuah organisasi memiliki sumber manusia yang cekap, sama ada kaki tangan pengurusan atau bawahan, mewujudkan sistem, prosedur, amalan dan disiplin kerja yang baik, menyediakan kemudahan dan peralatan canggih serta terkini, mempunyai kawalan dan pengawasan yang kebal dan ketat. Namun semuanya tidak bermakna seandainya tidak dihayati dengan etika kerja yang sempurna. Oleh itu, mari sama-sama kita memastikan bahawa kita mampu melaksanakan atau mengamalkan etika kerja Islam dalam apa jua bentuk urusan. Sekian dahulu untuk topik model umum etika kerja Islam. Sekian, terima kasih.